Satu orang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini dia adalah golongan nelayan. Kita bercakap, dekat Madinah ada laut ke? Ada nelayan pula kan? Sebenarnya 200 km lebih kurang kalau kita daripada Madinah pergi ke satu tempat bernama Yambuk. Yambuk ni laut 200 km kurang lebih. Jadi Tamim Ad-Dari ni dia berlayar daripada Yambuk, tempat berbahasana tu, pergi ke laut lepas ke arah timur. Ke arah timur tu maknanya belah-belah kita, India ke kita ke, wallahu alam, tak disebut secara jelas. Tapi di kawasan sesat 30 hari. Kan heading dia lari sesat 30 hari. Ulama sebut kalau 30 hari zaman dulu punya pelayaran sama ada belah-belah laut India atau belah-belah kita. Kemudian terdampar di satu pulau. Pendekkan cerita, bertemu Dajjal di situ, Tamim Ad-Dari. Jadi dia tanya, dah lahir ke Nabi akhir zaman dan sebagainya. Kemudian dia tanya beberapa soalan. Dia kata apa? Adakah di Bishan telah ditanam pokok-pokok tamar? Bishan ni satu kawasan dekat Palestin, dekat-dekat dengan Nazareth. Dekat Nazareth sana ada tu, dulu ada padang pasir. Dia tanya, dah ada, tapi mana pokok tamar, pokok tumbuh? Dia kata tak, nanti dia akan dipenuhi dengan pokok tamar. Saya biasa bawa orang pergi Palestin, tuan-tuan sekalian, lalu kawasan Bishan penuh pokok tamar sekarang. Dajjal pernah sebut kan, dia kata nanti situ akan banyak tumbuh pokok tamar. Kemudian antara besok Dajjal nak keluar, keringnya tasik Galili dekat belah Palestin. Dia ada satu tasik, dia panggil Sea of Galilee. Dia tasik besar, dia tasik tapi dia panggil Sea of Galilee. Dekat situ Nabi Isa asal sana Nabi Isa ni asal Nazareth. Sebab tu kalau orang pernah baca buku, orang panggil Jesus of Nazareth kan, Nazareth. Jadi Nabi Isa pernah kan ada orang Yahudi kena tukar jadi monyet kan, baca Quran kan, orang Yahudi pernah kena tukar jadi monyet sebab dia tangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu tu macam hari Jumaat kita, dia kena baca kitab dia tapi dia tak baca, dia kena tukar jadi monyet. Dekat situlah tuan-tuan sekalian, tempat di situ Tasik Galili, tuan-tuan sekalian. Saban tahun semakin hari semakin surut airnya kan, satu tahun 1 meter surut air Tasik Galili ni. Jadi nanti Nabi SAW sebut akan bangkit lahir tanda akhir zaman besar, satu makhluk aneh bernama Dajjal. Dia akan memberi fitnah yang besar pada seluruh orang beriman satu dunia. Dia akan mengajak orang menyembah syaitan, orang menyembah dia tu. Dia mengaku Tuhan dan ajak manusia menyembah dia. Itu cabaran paling besar kita, tuan-tuan sekalian, iaitu mempertahankan keimanan. Itu paling besar sekali. Jadi dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, Dajjal tak boleh masuk. Dia dijaga oleh malaikat. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kawasan Masjidil Haram, Tanah Haram Mekah, dan Tanah Haram Masjid An-Nabawi, Dajjal tak boleh masuk. Jadi maknanya orang kat sana ada kelebihan lah. Habis kita, macam mana kita nak jaga diri kita? Orang sana, maknanya Dajjal tak mampu nak masuk, dijaga oleh malaikat macam satu pagar daripada cahaya. Dia tak boleh masuk. Dia cuba nak masuk, tak boleh masuk. Dijaga oleh para malaikat. Habis kita yang kat Shah Alam, macam mana tuan-tuan sekalian? Kita daripada PJ, daripada Kelang, daripada mana-mana. Habis kita macam mana? Nabi SAW mengajarkan kita satu amalan. Apa dia? Surah Kahfi. Tak panjang tuan-tuan sekalian. Surah Kahfi tu panjang, tapi amalkan ayat 1 sampai 10 je tuan-tuan sekalian. 1 sampai 10 je. Takrifan amalan bukan baca 1000 kali sehari, tak. Seminggu sekali paling kurang.
Bukan hari pun, seminggu sekali paling kurang. Ini ajar kepada anak-anak kita. Sebab tarikh dia keluar tak tahu tak ada sebut tahun berapa tak tahu. Tarikh-tarikh kita sebut ni benda lepas, benda depan tak tahu. Habis kita macam mana? Apa shield kita? Apa penjaga kita? Surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Ini ajar ke anak-anak kita. Pesan. Jadi orang yang membaca surah Kahfi ayat 1 sampai 10, Dajjal tak berani nak dekat. Ni. Masjid Al-Aqsa, apa jadi ke Masjid Al-Aqsa? Dajjal dia tak masuk Masjid Al-Aqsa sebab dia sibuk mengkafirkan satu dunia orang. Jadi pada ketika dia ghairah begitu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa AS daripada langit. Kan Nabi Isa tadi diangkat ke langit kan? Jadi diturunkan Nabi Isa AS dalam hadis Nabi SAW di Manaratul Baida, di menara putih. Para ulama berpendapat menara putih di Syam, di Syria, di mana para ulama berijtihad di Masjid Umawi dekat Damsyik. Dekat Damsyik ada satu masjid dipanggil Masjid Umawi. Masjid tu sebenarnya masjid lama. Dia bukan zaman kita je. Masjid tu masjid dibangun oleh orang-orang beriman daripada zaman Nabi Isa lagi. Dekat Masjid Umawi tu ada kepalanya Nabi Yahya. Nabi Yahya ni kan disembelih dan dicincang badannya, kepalanya ada Masjid Umawi tu. Dekat situ ada menara putih tinggi, Manaratul Baida. Ulama kata di situ dia diturunkan. Kemudian Nabi Isa AS akan pergi ke Baitul Maqdis. Di sana dia akan bersembahyang dengan umat Islam dan bermulalah dia akan memerangi Dajjal. Dan di manakah Dajjal nak dibunuh? Mengikut hadis Nabi SAW, Dajjal akan dibunuh di satu tempat bernama Babun Lud. Babun Lud, di pintu Kota Lud. Kota Lud ni di mana? Kota Lud ni di Palestin 15 km daripada Tal Abib. 15 km daripada Tal Abib. Tal Abib ibu kota dia. Jadi 15 km tak jauh macam sini mana sini Kelang lah kan. Ada satu kota lama, di situ ada kota Lud. Orang Yahudi tuan-tuan sekalian bina pengkalan tentera kat situ. Orang Yahudi ni dia percaya hadis dia bina pengkalan tentera kat situ, kat kota Lud tu. Kota Lud tu dia ada dua pintu, satu pintu barat, satu pintu timur. Ulama sebut Dajjal akan dibunuh di pintu bahagian timur tu. Di Babul Lud, pintu bahagian timur tu.